sempurna kalimat Tuhanmu yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat ini. Tidak ada yang dapat mengubah. Allah dalam ayat lain Allah sebut, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu. Islam ini telah sempurna. Tak boleh tambah, tak boleh perubahan. Sebab Islam ini datang dari pencipta manusia yang maha mencipta. Bukan keluar dari kilang, bukan dibuat oleh kontraktor macam buat rumah. Rumah kita dah boleh siap, cantik dah. Kita boleh buat renovation. Kita boleh pecah sana, pecah dapur, tambah sana. Letak anjung, boleh. Kalau sebiji rumah murah tu, runtuh habis, buat baru. Lebih mahal. Boleh, sebab apa? Sebab itu ciptaan manusia. Kita beli kereta motor yang keluar dari kilang-kilang, kita boleh upgradekan dia. 1.3 punya power jadi 1.6 pun boleh. Motor kita naikkan, upgradekan dia, boleh. Kenapa? Dia ciptaan manusia. Tapi Islam ni tidak boleh di-upgradekan. Tidak dia boleh tokok tambah. Dibuang sana, buang sini. Kenapa? Kerana Islam itu sempurna. Datang daripada pencipta yang maha menciptakan. Itu realitinya. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Apa yang berlaku? Aspek kehidupan bukan saja bercampur, bahkan dicabut daripada kehidupan umat Islam. Dan aspek kehidupan kita umat Islam, hukum-hukum hawa nafsu yang direlakan. Sebab ramai yang setuju dengan hak asasi manusia. Dan hukum-hukum kufur yang dipaksakan. Jadi kita hidup dalam keadaan paksa rela. Ada orang terpaksa dengan kekufuran, dan ada orang yang rela dengan kekufuran. Ini yang berlaku dalam kehidupan bernegara hari ini. Betul tak ni? Padahal Islam itu adalah ad-din. Agama yang sempurna. Agama fitrah. Dan kehidupan manusia itu mesti berdasarkan Islam. Kehidupan mesti Islam, ibadah mesti Islam. Kehidupan Islam dan ibadah Islam ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh dicerai-ceraikan. Kenapa? Kerana kalau kita ditanya tentang apa tujuan kita hidup di dunia ni, jawapan yang diberi oleh pencipta kita, jawapan yang berdasarkan fitrah kita adalah sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana nak dikatakan sentiasa beribadah kepada Allah? 24 jam beribadah kepada Allah, iaitu dengan menegakkan, melaksanakan ibadah-ibadah Islam dan menegakkan, melaksanakan kehidupan Islam. Itu maknanya pengabdian dalam Islam. Bukan dalam bab ibadah, dalam bab spiritual saja kita ikut Islam. Dalam bab kehidupan kita ikut apa yang ada. Itu dia tidak menempati fitrah manusia. Jadi apa yang nyata pada hari ini, kehidupan kita dalam negara merdeka dengan kepimpinan yang ada ni, ibadah-ibadah Islam memang dibolehkan. Ibadah-ibadah Islam memang dibiarkan. Ibadah-ibadah Islam memang dibenarkan. Tetapi kehidupan Islam dihalang. Kehidupan Islam tidak dibenarkan. Kehidupan Islam dihilangkan. Ini yang berlaku. Jadi merdeka raya memang kita sambut. Raya memang kita dapat berhari raya, dapat makan kuih raya. Tapi merdeka, ini yang kita persoalkan. Apakah kita sebagai umat Islam benar-benar sudah merdeka? Siapa di sini yang yakin dan percaya kita sudah merdeka, sebenar-benar merdeka? Cuba angkat tangan. Nak kira berapa orang? Tak ada. Oh, kita serupa lah. Kita serupa, senang bincang. Jadi kerana itulah, kita sebagai umat Islam, kita pertanyakan, kita persoalkan tentang kemerdekaan yang dibangga-banggakan, yang disambut setiap tahun. Kalau kita mahu berfikir, mahu mengkaji, bumi Melayu ini adalah wilayah emas. Alfonso de Albuquerque sebut dia sebagai Golden Peninsula, semenanjung emas. Alfonso de Albuquerque pernah tulis surat kepada Maharaja Portugis, kalau Fatih dapat menguasai, menakluki semenanjung emas, setiap pintu rakyat Portugis, Fatih janji emas. Jadi, Maharaja Portugis mengeluarkan bajet perang untuk Alfonso de Albuquerque. Nampak? Hebatnya wilayah bumi Melayu. Dan kita tahu, kalau kita baca pembacaan, kita tambah pembacaan, tanah air itu dikaitkan dengan ibu pertiwi. Betul tak? Tanah air itu tidak kaitkan dengan bapa. Disebut ibu pertiwi. Betul? Jadi tanah air itu dikaitkan, diumpamakan sebagai wanita. Perempuan, wanita.
Dan tanah Melayu ni adalah wanita tercantik yang menarik. Itu sebenarnya. Wanita cantik menarik. Itu sebenarnya. Dan ramai orang tertarik. Sebab itu ramai yang berebut-rebut nakkan tanah Melayu ni. Portugis datang, Portugis jajah kita. Betul tak? British datang, British jajah kita. Jepun datang, Jepun jajah kita. Lepas tu British datang balik, jajah kita balik. Komunis datang, komunis jajah kita. British datang, jajah balik. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Senyap ni tak minat sejarah. Tu cikgu buat seminar sejarah merundum betul. Tak minat sejarah. Betul ke tak betul? Semua itu adalah penjajah yang menjajah kita. Betul tak? Ketika Portugis menjajah kita, siapa tali barut Portugis? Siapa tali barut Portugis? Kalau kita buka sejarah, yang menjadi tali barut Portugis ni adalah Datuk Shah Bandar Mandalia, Kikitul, Putih Muti Raja, satu saudagar Jawa yang menggunakan ribuan prosedurnya untuk memberontak. Dan orang Melayu salah seorangnya adalah Laksmana Kodja Hasan. Itu adalah tali barut Portugis yang menjadi musuh dalam selimut, duri dalam lipatan, yang menghancurkan kerajaan Melaka. Betul tak? Ketika Jepun jajah kita 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Ketika Jepun menjajah kita, siapa tali barut Jepun? Siapa tali barut Jepun? Tahu? Tengok cerita filem Kajan Hasan. Orang-orang seperti Saleh Kamil tu. Buang. Nama dia Buang. Itu tali barut Jepun. Buka cerita tu. Dia kata apa? Kau tahu Salma? Besok bapak kau akan dibawa ke Melaka dan kepalanya akan dipotong. Kalau kau kahwin dengan aku bebaskan bapak kau. Kau bukan tak tahu Salma sekarang, kata. Makanan susah, pakaian susah. Kau lihat apa ada dalam aring kau ni. Tengok amari tu, macam kapek dia tu kan. Kalau kau kahwin dengan aku, amari kau ni penuh dengan pakaian. Jadi bila dia buka nampak apek tu, Salma pun buat pura-pura. Macam ni Buang, bagi aku masa. Sikit masa lagi nanti aku akan bagi tahu. Bagilah aku masa. Aku balik dulu sayang. Nanti aku datang lagi. Kebetulan nak jadi cerita, bapak Salma ni diselamatkan oleh Sajan Hasan. Marah tu pun. Si Saleh Kamil, si Buang ni, tangkap bapak Sajan Hasan dan Salma sekali. Masa dia bawa kat dalam markas tu, kalau kau kahwin dengan aku, kau macam tak jadi macam ni Salma. Salma pun jawab apa? Aku benci dia. Aku jijik melihat kau. Kalau boleh aku nak bunuh kau. Betul tak? Itu kata-kata Salma. Kenapa macam tu sekali perempuan boleh nak bunuh si Buang? Kenapa? Sebab Buang adalah tali barut Jepun. Jadi tindakan Salma tu adalah betul. Nampak tak? Faham tak? Itu mesej dia sampai. Benci kerana tali barut Jepun. Jadi ketika komunis jajah kita, siapa tali barut komunis? Dikatakan Mak Indra tali barut komunis. Sebab apa? Sebab Mak Indra bersekongkol dengan komunis. Betul tak? Walaupun ada yang orang persoalkan. Tapi kita letak juga. Dia tali barut komunis. Sebab apa? Sebab dia bersekongkol dengan komunis. Mak Indra tali barut komunis. Ketika British menjajah kita, siapa tali barut British? Ini persoalan dia. Kemuncak dia. Siapa tali barut British? Kalau kita buka buku-buku sejarah yang diajar di sekolah-sekolah, tak jumpa siapa tali barut British. Betul tak? Ada jumpa dia? Kalau kita tengok filem-filem yang berkaitan sejarah tanah Melayu ni, tidak ada disebut siapa tali barut British. Kalau kita dengar ceramah-ceramah yang diadakan sempena kemerdekaan ni, tidak ada disebut siapa tali barut British. Betul tak? Ada? Beritahu saya seorang. Siapa? Dia tahu. Siapa tali barut British? Tak tahu. Tak tahu. Kesian British. Ibarat orang kata dagang kat Malau. Datang ke tempat orang ratus tahun, 170 tahun British menjajah tanah Melayu. Tidak ada yang sudi menjadi tali barut British. Maka kecewa British. Lalu British pun balik ke tanah airnya dan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Itukah sejarahnya? Betul-betul tak? Siapa percaya itu sejarah dia? Tuang ke tangan. Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada memang kita masukkan dalam kolam tu.
Golong-golong kutip. Tidak ada. Bukan itu sejarahnya. Sebenarnya, penjajahan British adalah penjajahan ideologi. British, dia ada politik penjajahan. Karena itulah British wilayah yang kecil di dunia ni dapat menjajah wilayah yang besar. Bukan tanah Melayu je. Banyak wilayah dijajah. Benua India dijajah. Tanah Melayu dijajah. Jadi, apa kebijakan politik British dalam penjajahan? Di antaranya, British mewujudkan apa yang dinamakan sebagai government. Government, kerajaan. Kerajaan ketika penjajahan itu kerajaan British. Dan diwujudkan servant. Servant itu yang bekerja dengan British. Nampak tak? Jadi adanya perkataan government servant yang bekerja dengan kerajaan British. Dan di antara yang bekerja dengan kerajaan British itu adalah orang-orang Melayu. Dan orang-orang ini dikemaskan, disematkan dengan adanya tali leher. Jadi dengan pakai tali leher, hilanglah istilah tali barut. Ikat dekat perut, dia panggil tali barut. Betul tak? Ikat kat leher, dia panggil tali leher. Tali leher ni makna dia tie. Tie tu makna dia ikatan, ikat. Mana bahaya? Ikat kat perut ke ikat kat leher? Ikat kat leher, mana tu? Dan kita tahu, kemerdekaan yang dicapai oleh tanah air kita ni, melalui rundingan dan perjanjian. Tidak ada setitik darah pun yang tertumpah. Tidak ada sebutir peluru pun yang terlepas. Perjanjian dan perundingan. Itu proses kemerdekaan tanah air kita. Dan kita kena tahu, setiap perjanjian, setiap rundingan mesti ada syarat. Ya? Ada tak rundingan dan perjanjian tidak ada syarat? Ada. Semua perjanjian dan perundingan mesti ada syarat. Siapa yang tetapkan syarat? Yang meminta atau yang memberi? Jawab.